Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Untuk kelas kali ini, cikgu akan meneruskan masih lagi tajuk yang sama, iaitu bab 5, berkaitan dengan bagaimana untuk kita nak menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi tiga sudut. Tiga sudut ini iaitu sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Kita nak tentukan tanpa menggunakan kalkulator. So, bagaimana kita nak menentukan semua nilai-nilai sudut ini? Terdapat tiga cara ataupun tiga kaedah. Kalau kita lihat kepada gambar rajah yang pertama, iaitu gambar rajah 1A. Di sini kita tengok ada segitiga. Ada satu segitiga dan jika dibahagikan kepada dua, kita akan lihat segitiga bersudut tegak. Di mana lain merah ini, kamu lihat pada pointer cikgu ini, di sini membentuk 90 darjah. Pada titik Q 90 darjah dan ini adalah 60 darjah. So, maka kita boleh lihat daripada Q ke R kita boleh anggap satu unit. Kita gunakan unit yang terkecil. Kita gunakan unit yang paling mudah kita nak lihat nilai nisbahnya. Garis SR adalah 2 unit ataupun ia adalah garis hipotenus. Okey, kita ingat yang itu untuk 60 darjah. Untuk rajah 1B, ini juga segitiga bersudut tegak, 60 darjah. Di sudut S ini adalah 30 darjah. So, kita ada dua, 30 dan 60. Di mana garis hipotenusnya adalah 2. Q ke R adalah 1. SQ punca kuasa 2, 3. Dan nilai-nilai ini adalah nilai yang memang memenuhi nisbah bagi trigonometri. Dia memang dah memenuhi. Kita tak boleh letak angka lain. Ini adalah angka yang dah tetap untuk sebuah gambar rajah bentuk segitiga bersudut tegak menerusi nisbah trigonometri. Okey. Kemudian darjah yang kedua kita lihat 45 darjah. So, untuk 45 darjah, sekiranya KL ni adalah 1, LM adalah 1, satu-satu ni refer kepada unit, maka garis hipotenusnya KM mesti punca kuasa 2, 2. So, nilai-nilai ini sebenarnya adalah nilai yang tetap. So, apa yang perlu kita lakukan dengan nilai-nilai tersebut berdasarkan kepada tiga gambar rajah ini? Kita boleh membentuk satu jadual. Di mana jadual ini kamu boleh hafal, kamu boleh ingat. Tanpa menggunakan kalkulator untuk kita menjawab soalan-soalan berkaitan dengan sudut-sudut ini. Bagi cikgu, sudut-sudut ini 30 darjah, 60 darjah, 45 darjah bagi setiap nisbah ini mempunyai nilai-nilai yang cukup lain. So, untuk cara-cara kita nak baca untuk sin theta bagi 30 darjah dia adalah 1/2. Kita tengok silang. Sin theta untuk 60 darjah punca kuasa 3/2. Untuk 45 darjah 1 per punca kuasa 2/2 dan seterusnya untuk cos theta dan juga tan theta. So, kalau bolehlah kamu hafal. Tapi biasanya kalau kamu biasa ataupun rajin buat soalan, automatik kamu akan hafal sendiri. Automatik kamu akan hafal sendiri. Untuk selepas tajuk ini kamu akan belajar juga macam mana nak menggunakan kalkulator. Tapi ini adalah kaedah tanpa menggunakan kalkulator ataupun kita panggil kaedah manual lah. Mari kita lihat bagaimana bentuk soalan ditanya tanpa menggunakan kalkulator ni. Hitungkan nilai berikut di mana A sin 45 tambah cos 45. So, dia bagi 45 darjah. Kita ada tadi berapa? 3 darjah kan, iaitu 30, 45 dan 60. So, ini dia bagi 45 darjah. So, untuk 45 darjah, lihat sin 45 sama dengan 1 per punca kuasa 2/2 tambah cos 45 darjah 1 per punca kuasa 2/2. Okey, mana kita dapat ni? Daripada gambar rajah yang slide sebelum tadi ni. Nilai ini kita dapat daripada gambar rajah slide sebelum ni, iaitu lihat yang pada gambar rajah yang border dia warna kuning ni.
Kita lihat sin 45. Tengok sin 45. Oh, dia tunjuk 1 per punca kuasa 22. Kita lihat kepada cos 45 pula. Cos 45 darjah sama nilainya, iaitu 1 per punca kuasa 22. So, bermaksud apa? Bermaksud nilai bagi sin theta 45 darjah mempunyai nilai yang sama dengan cos theta 45 darjah. Ini unik dia. Unik kepada nilai ini. So, kita buatlah seperti biasa, pengiraan seperti biasa, kaedah ataupun teknik matematik seperti biasa. Sebab dia operasi dia tambah, bawah dia kena sama. So, dia dah sama kan? So, bila dia dah sama, kita buat 1 tambah 1 sama dengan 2 bawah punca kuasa 22. Kemudian, okey. Ini punca kuasa 2, 2. Bagaimana kita boleh dapat ni? Ini adalah jawapan akhir. Lihat pada pointer cikgu. So, kita boleh selesaikan dia dengan cara, permudahkannya dengan cara kita darabkan punca kuasa 2 per punca kuasa 2. Di atas darabkan dengan atas, bawah didarabkan dengan bawah. Kita darabkan dengan yang cikgu circlekan ni, cikgu tunjukkan dengan pointer ni. Nampak? Kita ambil nilai denominator ni, nilai di bawah ni. Okey, 2 darab punca kuasa 2, so 2 darab punca kuasa 2. Di bawah kita darab bawah, atas darab atas, bawah darab bawah. Ini sebab operasi darab. So, punca kuasa 22 darab punca kuasa 22, automatik akan jadi 2. Sebab apa? Sebab kita boleh simplify punca kuasa 2 ni. Permudahkan. Okey. Kalau kamu dah belajar kan, negatif, nombor-nombor indeks. So, nombor-nombor indeks, kalau denominator, kita memang boleh simplify punca kuasa 2 dia. So, tinggal 2 sahaja. So, apabila tinggal 2, kita boleh potong atas, kita potong bawah. So, dia akan jadi punca kuasa 22. So, jawapan akhirnya adalah punca kuasa 2, 2. Mudah kan? Yang penting kita tahu macam mana nak baca jadual ini. Kita lihat pada soalan B, iaitu 3 cos 30 darjah tolak. Sekarang ni kita kena tolak 2 sin 60 darjah. So, untuk kaedah yang pertamanya adalah kita perlu cari apakah nilai cos 30 darjah. Sebab 3 ini akan didarabkan dengan cos 30 darjah. Lihat cos 30 darjah berapa? Dekat jadual yang border kuning ni. Nilai dia tunjuk punca kuasa 2, 3 per 2. So, kita akan letak nilai tersebut. Macam ni. So, 3 akan darabkan dengan punca kuasa 3 per 2. Tolak. So, 2, 2 kekal. Sin 60 darjah. Lihat sin 60 darjah berapa? Punca kuasa 2, 3 per 2. So, sama. So, bila kita dah lepas set ni, kita dah berada pada pasal yang selamat. So, pastikanlah kamu tak tersilap masuk angkanya. Kemudian, lihat. Sebab dia adalah operasi tolak. So, 3 darab punca kuasa 2, 3 atas ni. So, tolak-tolak. 2 didarabkan dengan punca kuasa 2, 3. Darab. So, per 2, per 2. So, bawah dia dah memang sama. Tak ada masalah. So, 3 punca kuasa 2, 3 tolak 2 punca kuasa 2, 3. Yang atas ni tolak dengan atas ni. Dia akan dapat, sebab 3 tolak 2, 1 lah kan. So, macam tu lah. So, punca kuasa 2, 3 per 2. So, ini adalah jawapan akhirnya. Bawah. Kita dah tak boleh simplify lagi. So, kita biarkan. Kenapa kita boleh pemudahkan macam contoh yang A tadi tu? Sebab denominator dia kita boleh darabkan. Yang ni tak perlulah. Okay. Lihat contoh C pula. Iaitu 2 tan 45 tolak 2 cos 60. Kaedah mesti sama. Kita mesti rujuk kepada jadualnya. So, 2 tan 45 sama dengan tan 45. So, nilainya adalah 1. Kita gantikan dengan 1. Tolak, tolak. So, 2 biarkan 2. Cos 60 berapa? Cos 60. 1 per 2. Cos theta 60. 1 per 2. So, kita tulis 1 per 2. Gantikan yang cos 60 darjah tadi dengan nombor. So, kita akan dapat 2 darab 1 sama dengan 2. 2 darab 1 per 2. Kita permudahkan, kita dapat 1. So, jawapannya adalah 1. Yang paling penting apa? Kita tahu macam mana nak menggunakan jadual ini. Okay. So, itu untuk bagi sudut yang berbeza. 30, 45 darjah dan 60 darjah. So, yang ini boleh cikgu nak tunjuk bagaimana kita nak buat ukuran bagi sudut. Sudut diukur dalam unit darjah. So, kita juga boleh nyatakan dalam unit minit dan saat. So, bermaksud apa? Darjah kita buat macam ada 1,
bulatan kecil ataupun bentuk O kecil di atas satu nombor. Minit kita macam ada satu ni, satu prime, macam satu tanda di bahagian atas. Kalau 1 minit, kalau saat ada 2 tanda. Okey. So bermaksud kalau 1 darjah sama dengan 60 minit. Tengok satu saja kan, so 60 minit. So 1 minit sama dengan 60 saat. Macam mana kita tahu saat? Dia ada 2 tanda. So penggunaan tanda ni hati-hatilah. Kalau kamu tulis dalam buku, tulis dengan jelas, dengan clear. So macam mana kita nak selesaikan? Pertama sekali, jika ada persoalan kita nak buat pertukaran minit, darjah, saat apa semua itu, kamu mesti ingat ni dahulu. 1 darjah 60 minit. Okey. Tukarkan 30.2 darjah kepada unit, darjah dan minit. Kita nak tukarkan. Ni cikgu dah letak ni dekat atas slide atas ni. Tengok pada pointer cikgu. Supaya kita tidak lupa. So kita buat 30.2 darjah. Kita kena asingkan dahulu. 30 darjah dan perpuluhan 2 kan. So 0.2 darjah. Kita dah asingkan kepada 2. So maka dia nak tukar kepada darjah dan minit. Ini darjah sahaja. Dia nak tukar darjah dan minit. So 0.2 darjah. Kita nak tukar kepada minit. So berapa kita perlu darab? 60. So darab 60. Sebab 1 darjah sama dengan 60 minit. So darabkan dengan 60. So kita akan dapat 30 darjah tambah 12 minit. Juga bersamaan dengan 30 darjah 12 minit. Kamu tak perlu letak koma kat bawah ni. Biarkan sahaja. 30 darjah 12 minit. Okey, ni kita nak tukar darjah kepada darjah dan minit. Ada nilai darjah, ada nilai minit. Yang ini nilai darjah sahaja. Kita seterusnya. Sekarang contoh ini dia nak tukarkan nilai sudut 43 darjah 30 minit kepada darjah sahaja. Darjah sahaja. Dia tak nak ada minit dah. Minit ni dia nak tukar kepada darjah. So, sama juga macam tadi. Kita asingkan dahulu. 40 darjah 30 minit. Kita asingkan, kita letak tambah di tengah-tengah. 30 minit. 30 minit. So, minit nak tukar darjah, apa yang kita kena buat? Kalau tadi, darjah nak tukar kepada minit, kita darab 60. Tapi untuk kali ini, darab, kita nak reverse, kita kena bahagi dengan 60. Kita perlu bahagikan dengan 60. So, jadinya, kita dah boleh letak 30/60. So, 43 darjah tambah 0.5 darjah. So, gabungkan, kita akan dapat 43.5 darjah. So, di sini lihat. Tadi ada 43 darjah 30 minit. So, kita dah jadikan dia darjah sahaja tanpa ada nilai minit. Tapi, dia masih lagi mempunyai nilai yang sama. Maksud yang sama. Itu sahaja. So, ada 2 perkara yang kita belajar hari ini. Dan cikgu minta kamu study lah. Lihat secara perlahan bagaimana kaedah ini digunakan. Bagi cikgu, ini bukan satu kaedah ataupun teknik yang menyukarkan kamu. Fahamkan perlahan, tunjuk yang paling penting jalan kerjalah satu persatu. So, kamu lebih clear macam mana nak buat pengiraan. So, itu sahaja daripada cikgu hari ini. Cikgu harap kamu tonton video ini sehingga selesai. Sekian, terima kasih.